ini kedai, ini mesin judi. Ini kalau Menteri Besar Selangor ni tak tahu macam mana nak bagi tahu penguatkuasa Majlis Perbandaran Shah Alam ni mana satu kedai judi, mana satu mesin jahit. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih kepada rakan-rakan media yang hadir pada hari ini. Rintitan daripada apa yang berlaku semenjak beberapa hari, rintitan daripada yang ditularkan oleh Asri Janggut ataupun Hot Burger tempoh hari, maka berlakulah siri belas dendam oleh pihak berkuasa iaitu Majlis Perbandaran Shah Alam. Yang kita lihat apa yang mereka lakukan ni ibarat menikahi isteri wanita lain yang mengandung. Jadi inilah ibaratnya yang dilakukan oleh Majlis Perbandaran Shah Alam. Saya nak ulang, menikahi isteri wanita lain yang mengandung. Asri ataupun Asri Janggut ini, saya tak nak sebutlah apa yang berlaku selepas itu kenyataan dia. Saya hanya nak mengulas tentang kenyataan beliau, video beliau yang tular. Beliau kesal kerana beliau tidak dapat berniaga. Selama 4 bulan tidak dapat berniaga dengan perintah berkurung yang dikenakan oleh kerajaan PKP. Beliau akur, peniaga-peniaga akur tidak dapat berniaga, dan bila ada ruang berniaga, gerai beliau diangkut. 2 kali diangkut, disita oleh Majlis Perbandaran Shah Alam kerana tidak membayar upeti. Sedangkan berhampiran ataupun bersebelahan dengan kedai burger beliau terdapat kedai judi. Menteri dah melawat, Menteri KDN dah melawat dan disahkan oleh pihak polis kedai tersebut kedai judi, dan telah pun dipecah kedai tersebut, disita barangnya dan disahkan oleh Majlis Perbandaran sendiri. Kedai itu adalah kedai judi, jadi memang sah. Tapi yang kita kesal, lain yang diadukan, lain pula yang Majlis Perbandaran ambil tindakan. Mungkin kerana dengan aduan Asri tersebut, sehingga hari ini 8 orang daripada pegawai dan anggota penguatkuasa Majlis Perbandaran Shah Alam telah pun ditahan oleh SPRM. Mungkin kerana itu Majlis Perbandaran Shah Alam, Datuk Bandar, Timbalan Datuk Bandar telah pun membalas dendam kepada peniaga-peniaga. Itu lihat, kesian peniaga-peniaga. Diroboh kedai, diberi notis hari ini, besok tak sampai 24 jam pun, notis 24 jam, tetapi tak sampai 24 jam kedai mereka diroboh, diangkut dan sebagainya. Bukankah selama ini Majlis Perbandaran Shah Alam itu dalam wujud? Seolah-olah apa yang mereka lakukan semalam dan dulu semalam, mereka ini baru ada Majlis Perbandaran. Yang sebelum ni dia tidak tahu ke? Di sini ni ada kedai judi, ada kedai pusat hiburan tidak berlesen, kedai-kedai yang tidak berlesen, kedai jual arak pun ada, custom dah rampas, sudah dapat maklum. Dan ada pula banyak kedai-kedai yang tidak berlesen. Jadi maksudnya, sebelum Asri ni buat video tular tersebut, pihak berkuasa ni tak buat tidur ke? Ataupun Majlis Perbandaran Shah Alam ni baru 2 hari je. Dan saya amat kesal, amat kesal dengan apa yang berlaku. Penjaja-penjaja yang cari makan, yang 3 bulan, 4 bulan tak ada pendapatan, tidak ada bantuan daripada kerajaan negeri, hari ini mereka diminaya, tak boleh berniaga dan tak boleh terima. Jadi saya nak bagi tahu kepada Menteri Besar Selangor supaya bagi khusus kepada penguatkuasa Majlis Perbandaran Shah Alam ni tentang kedai judi yang ada di Selangor ini. Macam mana rupa bentuk kedai judi? Seperti apa yang saya lihat semalam, mereka ni tak kenal kedai judi macam mana. Jadi saya nak bawa rakan-rakan media mengenali, supaya Majlis Perbandaran Shah Alam ni mengenali rupa bentuk mesin judi. Jadi saya nak bawa.
Ini ya. Ini kedai, ini mesin judi. Kenek ni. Ini saya. Judi. Ini kalau Menteri Besar Selangor ni tak tahu macam mana nak bagi tahu penguatkuasa Majlis Perbandaran Shah Alam ni mana satu kedai judi, mana satu mesin jahit. Macam semalam saya tengok, kita ada kedai judi, tapi yang diangkutnya mesin jahit. Saya nak bagi tahu Menteri Besar Selangor, bagi tahu kepada Datuk Bandar Shah Alam dan timbalan Datuk Bandar Shah Alam ini bahawa ini mesin jahit, bukan mesin judi. Betul dia ni mesin jahit, ni bukan mesin judi. Kita adu lain pula yang dibuat. Jadi supaya mereka ni kena tahu yang mana mesin judi, yang mana mesin jahit. Kita adu mesin jahit, kita adu mesin judi, kedai mesin jahit yang diangkut, dirampas. Jadi Datuk Bandar dan timbalan Datuk Bandar Shah Alam ini perlu diberi khusus oleh Menteri Besar Selangor untuk mengenali macam mana bentuk kedai judi. Ya? Orang nak niaga pun tak boleh. Okay? Ini sebenarnya mesin judi kat negeri Selangor. Jadi Majlis Perbandaran Shah Alam telah pun membuat perkiraan dia bahawa mesin jahit ini dikelaskan sebagai mesin judi. Ada pertanyaan? Macam mana masuk duit tu? Sama lah. Masuk duit ke mana? Masuk duit ke mana? Ada shilling tak? Masuk duit ikut Johor je. Masih kujung. Jadi itu yang kita nak sampaikan supaya mereka kena tahu. Kita komplain mesin judi, semalam dipergi rampas kedai mesin jahit. Naiknya kedai mesin jahit tu, orang nak cek makan. Okey. Okey, betul. Soalan ada komunikasi tak? Kata ada jumpa dengan peniaga yang ngangkut. Ada beberapa peniaga, so mereka nak bersama dengan Transino. Transino dalam perjalanan, mungkin dalam tak sampai 10 minit sampai. So ada pengumuman khas lah daripada Transino tu? Allahualam, kita tunggu dulu. Okey. Banyak pula soalan yang pilih-pilih. Kita balik. Masak. Aduh. Ini adalah Okay, siapa yang nak beli mesin judi baru ni boleh bagi tahu. Ya, sepatutnya Menteri Besar Selangor perlu prihatin. Ya. Isu ini tular dan perkara-perkara yang segini di peringkat awal lagi sepatutnya Menteri Besar Selangor mesti prihatin kepada peniaga. Sudahlah PKP yang ada di Selangor ini hanya pengumuman saja. Yang saya diberitahu Selangor mengumumkan bantuan kepada peniaga-peniaga. Tetapi bila kita survey balik, Menteri Besar Selangor ataupun Kerajaan Negeri Selangor hanya melakukan pengumuman, tetapi tidak ada sebarang bantuan kepada peniaga-peniaga. Jadi peniaga-peniaga di Selangor ini seolah-olah dibiarkan bukan setakat anak tiri, ya? Jadi macam pelarian di negeri sendiri.
tidak ada tempat nak cari makan. Jadi saya berharap kepada peniaga-peniaga, ya, mulai besok buka je lah mana-mana pun. Kita nak tengok dia nak Majlis Perbandaran Shah Alam ni nak rampas lagi ke kedai-kedai yang mereka buka. Saya dapat tahu di kawasan ini kiri dan kanan sebelum ni memang meriah, ya, terutamanya waktu malam. Tempat ini tempat penjaja-penjaja cari makan selain daripada tapak semalam. Bagi saya tidak ada masalah dengan apa-apa kecaman. Apa yang kami perjuangkan ini adalah kita melihat tentang kekesalan kami terhadap tindakan kerajaan negeri di bawah Majlis Perbandaran. Apa yang kami utarakan ini adalah permasalahan rakyat. Jadi memanglah perjuangan kami sebelum ini pun memperjuangkan permasalahan rakyat, ya, untuk diambil peduli oleh kerajaan, terutamanya kerajaan negeri. Kerajaan pusat telah pun memainkan peranannya, ya, untuk memberi bantuan dan sumbangan kepada rakyat, terutamanya peniaga-peniaga. Tetapi tidak sedikit langsung pun dilihat bagaimana kerajaan negeri ini berperanan untuk memikirkan, membantu masalah cari makan ataupun untuk membantu menghidupkan balik peniaga-peniaga ini setelah berlakunya PKP ataupun Malaysia diserang oleh COVID pada bulan 3 tahun ini, kan, bermula bulan 3. Tidak ada peranan tersebut. Yang guna bukan kawasan Datuk lah, tapi Datuk sendiri datang membantu kawasan ni. Saya datang ini di atas nama NGO, ya, gabungan NGO. Saya juga adalah salah seorang penaung peniaga kecil di Selangor ini. Jadi ini adalah tanggungjawab perhatianan kami supaya mereka-mereka ini terbela. Bayangkan ada daripada kalangan peniaga ini 3 bulan 4 bulan tak berniaga, bantuan tak ada, ya, mereka tak daftar di sebagai syarikat, SSM pun tak ada, kan. Sampai beras pun tak ada, nak makan beras pun tak ada, begitu daripada kalangan peniaga. Masa PKP, setelah masuk PKP yang ke-3 bulan, saya beri sumbangan kepada peniaga-peniaga ni hampir 700 pek beras yang 10 kilo. Dan mereka sendiri mengaku tidak ada pendapatan dan macam mana cari jalan untuk kerajaan bantu. Jadi saya bagi tahu mereka, ya, saya yakin negara kita ni aman makmur, negara tanah tumpah kita, peniaga lah. Tapi tak sangka pula dengan pendedahan yang Asri Janggut ini dia buat komplain kedai dia kena angkut. And then kedai judi boleh, dia kata. Kedai jual rokok haram boleh. Tapi kenapa dia jual burger kaki 5 kedai dia kena angkut? Sebab dia tak bayar bukti. Dan mereka bila dia buat, mereka cuba menafikan yang Asri berniat jahat dan fitnah. Tapi sedangkan benda itu berlaku dan telah ternyata dan terbukti mereka-mereka tersebut telah pun ditahan oleh pihak SPRM untuk disiasat. Jadi saya harap pihak kerajaan negeri janganlah membalas dendam terhadap kenyataan Asri tersebut kepada peniaga-peniaga. Bagi notis tak sampai 24 jam, ambil tindakan runtuh. Ini bukan sifat. Mereka kena faham, pegawai-pegawai MBSA ini mereka hanya operator. Saya nak beritahu, nak ulang. Pegawai-pegawai Datuk Bandar, Timbalan Datuk Bandar, pegawai-pegawai penguatkuasa ini, mereka ini adalah operator. Operator kepada rakyat, operator kepada masyarakat. Gaji mereka ini rakyat yang bayar. Mereka ini kaki tangan kerajaan untuk mensejahterakan rakyat, untuk membantu rakyat, bukan menindas rakyat macam sekarang. Kedai judi memang dah ada, tapi semalam kita adu kedai judi, dia pergi rampas kedai mesin jahit. Sebab itulah saya buat kedai mesin jahit, nak bagi tahu mereka, kenal tak mesin jahit dengan mesin judi. Datuk, mungkin lepas ni ada perancangan lain ke yang Datuk buat selain daripada bawa sini? Tengok keadaan. Sebenarnya kami pun quiet sekarang ini, tetapi bila melihatkan isu demi isu dan kerajaan negeri Selangor makin hari makin angkuh, makin hari makin angkuh. Maklumlah sudah 3 penggal berkuasa. Jadi
Walaupun Azmin Ali dah lompat kemari, tetapi peninggalan generasi Azmin Ali itu masih ada di sini. Keangkuhan dia. Ya. Keangkuhan Kerajaan Negeri Selangor ini. Bukan mementingkan rakyat. Sekarang ni terlampau banyak sangat politik, rakyat terabai. Jadi zaman era pandemik COVID-19 ini, saya berharap kerajaan lebih terbuka untuk membantu rakyat. Sebenarnya kalau kami bagi maklumat pun, kami kena dakwa. Kan? Jadi biarlah siapa yang ambil makan rasuah ataupun melindungi judi-judi haram ini, nanti mungkin tak sekarang dia dapat balasan ya. Esok, lusa, sebulan, kalau tak ada pun tunggulah nanti di alam yang lain. Ya. Saya dituduh, saya menghadapi pembicaraan Isnin dan Selasa ni pun masih lagi dibicarakan di Mahkamah Ampang tentang pendedahan saya kedai judi di Ampang. Tapi mereka menafikan saya dituduh, dan hari Isnin ni saya akan membuat satu sidang media lagi, dan saya dah buat report polis 2 hari yang lepas, dan saya juga nak mengumpulkan bukti bahawa report saya pada tahun 2016 mantan ketua polis ataupun ketua polis Negeri Selangor ketika itu terlibat dalam sedikit judi di dalam Negeri Selangor, terutamanya Ampang, kedai judi yang saya dedahkan. Jadi saya nak pihak yang berwajib tentang perkara ini supaya siasat balik Ketua Polis Selangor ataupun mantan Ketua Polis Selangor, Datuk Abu Samah ketika itu. Ya? Kerana saksi utama kes tersebut beritahu, ya, beliau dipaksa report kepada saya tentang pendedahan saya masuk ke kedai judi tersebut oleh Ketua Polis Selangor ketika itu. Ini sikit, nanti saya nak tambah ini. Saya sendiri akan buat report pada mantan Ketua Polis Selangor supaya siasatan terhadap beliau dilakukan. Dok, ada ruang ke nak bantu peniaga-peniaga yang kena rampas, kena pecah daripada premis? Ruang saya mengalu-alukan peniaga-peniaga yang sebelum ini meniaga di sini, meniaga balik. Kita nak tengok Jumaat Puasa ataupun Majlis Bandaran Shah Alam. Kalau mereka setuju, mereka nak buka di sini, saya pun nak meniaga sekali. Saya nak jual ayam goreng. Okay.